الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu ingkarkan keterangan-keterangan Allah? Pada Allah sentiasa menyaksikan apa yang kamu lakukan. Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman daripada menurut jalan Islam, yakni agama Islam? Kamu hendak menjadikan jalan Allah itu bengkok terpesong, padahal kamu menyaksikan kebenarannya. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan dalam kalangan kamu ada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, lurus. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayah. Masih lagi kita berada dalam surah Ali Imran, bermula daripada ayat 98 sehingga ayat 103 pada juzuk yang keempat dan surah yang ketiga. Masih lagi Allah Ta'ala menceritakan tentang kejahatan ahli kitab, orang Yahudi dan orang Kristian, dan perancangan-perancangan yang mereka lakukan kepada orang Islam. Kedengkian, permusuhan, dendam, kesumat yang berakar umbi daripada dalam jiwa mereka. Sehingga Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman sentiasa berhati-hati dengan mereka. Kata Allah, Qul,
katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai sekalian ahli kitab, yakni sekalian orang Kristian, sekalian orang Yahudi, lima takfuruna bi ayatillah, kenapakah kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Yang dimaksudkan dengan ayat-ayat Allah ialah bukti keterangan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti-bukti yang cukup jelas, sama ada pada keturunannya atau pada sifatnya, pada negeri, negara yang mana baginda muncul, sehingga negara dan negeri yang mana Nabi berhijrah. Bukan sifat-sifat pada pengikutnya. Sebagaimana hadis Muawiyah, waktu mana Hercules meminta tentang sifat pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Muawiyah, Abu Sufyan pun mensifatkannya. Lalu kata Hercules, ia benar-benar Nabi. Maka keterangan-keterangan yang datang tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipertikaikan, tidak boleh ditolak, sama ada dengan nafs ataupun dengan akal, ataupun dengan tabiat, yang kebiasaan mengenali orang baik. Nabi SAW yang tidak pernah berbohong walau dalam gurauan. Nabi SAW tidak menyuruh perkara mungkar. Nabi SAW yang bersabar dengan kerana kejahatan pada penentangnya, bukan kerana pengikut-pengikut atau para sahabatnya. Kesabaran yang hebat. Nabi yang pemurah sehingga tidak pernah berkata tidak, melainkan untuk membantu semua manusia. Nabi yang disebut sifat-sifatnya jelas sebagaimana ada pada segala sifat para Nabi dan Rasul diutuskan, bukan lebih pada itu. Kerana ahli kitab mengetahui sifat utama Nabi dan Rasul. Sifat utama mereka, yakni mereka tidak pernah menyembah berhala daripada kecil. Sebagaimana Allah pelihara Nabi Ibrahim, walaupun dia duduk dalam keluarga yang membina berhala. Demikianlah Allah Ta'ala memelihara Nabi Muhammad SAW lebih utama lagi. Bukan semua Nabi mereka tahu. Tak ada pun Nabi yang dulu sembah berhala kemudian baru jadi Nabi, barulah dia. Tidak ada. Allah telah pelihara mereka semenjak mereka dilahirkan. Maka sifat-sifat ini yang disebut ayatillah, ayat Allah. Kerana pada batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam seluruh ayat-ayat Allah, termasuklah wahyu yang diturunkan dan mukjizat yang berlaku. Kerana itu Allah kata, wahai ahli kitab, kenapa kamu masih kufur dengan ayat Allah? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Sedangkan kamu mengetahui, Allah itu maha mengetahui, melihat perbuatan kamu dan mengetahui tujuan kamu, penentangan kamu. Kamu bukan tentang Nabi Muhammad kerana kejahilan kamu, melainkan kerana kedengkian kamu. Ahli kitab, mereka tahu tentang sifat Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Salam. Mereka mengetahuinya, sifat-sifat tersebut, dan mereka menyembunyikannya. Allah sebut dalam ayat yang lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan kata Abdullah bin Salam, kami lebih kenal sifat Rasulullah berbanding anak-anak kami. Kerana anak-anak kami belum lahir, kami tak tahu macam mana. Nabi Muhammad ni belum lahir, kami dah tahu orang ni macam mana. Artinya ini ayat Allah yang jelas. Sebab itu siapa yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, maka tidak dimaafkan. Syirik yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Sebab apa? Terlalu terang. Seumpama orang yang menafikan adanya matahari, siapa yang mampu menafikan ada matahari? Sementara ketika mana dia terbit terang benderang di waktu duha atau di waktu tengah hari. Melainkan orang ni sakit mata, atau orang ni pembohong, atau orang ni dengki. Kerana orang dengki memang dia tak nampak kebaikan. Seorang kalau dengki, dia tak akan nampak kebaikan. Maka kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan wallahu syahidun ala ma ta'malun, Allah tahu sekalian perangai-perangai sebab-sebab penentangan kamu, dan Allah akan membalasnya, menghukumnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai sekalian ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah, kenapa kamu menghalang manusia daripada jalan Allah? Sabilillah, man amana, di kalangan orang-orang yang beriman pada Allah. Tabghunaha, apakah kamu ingin menjadikan jalan itu
Di situ kembali pada jalan. Kerana bahasa Arab kata as-sabil, dia bermaksud muannas majazi. Artinya boleh dimuannaskan, boleh dimuzakkarkan. Sabilun. Macam bi'run, macam ainun. Ini kalau kita belajar panggil muannas majazi. Sabilun tabghunaha. Kenapa kamu menghalang pula orang-orang yang nak beriman kepada Allah? Kamu sengaja menunjukkan jalan iwajan yang bengkok. Wa antum syuhada, dalam keadaan kamu mengetahui. Yani kamu mengetahui bahawa agama yang diakui oleh Allah ialah agama Islam. Sebagaimana tercatat dalam kitab kamu. Kerana Islam maknanya menyerah diri pada Allah. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Dan tunduk patuh pada segala perintah dan meninggalkan pada segala larangan. Dan sifat itulah yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, kita tahu semua Yahudi, dia tak nak orang masuk dalam agama dia. Dia tak akan izinkan siapa pun masuk agama dia. Sebab agama Yahudi, dia bukanlah agama menyuruh orang masuk. Tetapi dia agama untuk mengajar orang muliakan dia. Mengajar orang tunduk kepada bangsa Yahudi. Itu agama Yahudi. Islam pula agama yang mengajak semua orang masuk. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah Islam seluruhnya. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, Allah menyebut innad dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah Islam. Sebab itu Islam mengajak semua orang masuk Islam. Yahudi tidak. Dia tak nak ajak orang masuk Yahudi. Manakala ahli kitab di kalangan Kristian pula berubah-ubah keadaan mereka. Ada kalangan mereka tidak mahu orang kulit hitam masuk Kristian. Mereka tak mahu. Yang orang kulit hitam ni kekal dengan kepercayaan mereka. Dan bila mereka buat gereja pun orang kulit hitam tak boleh masuk. Sebab mereka mengamalkan dasar asabiah perkauman yang kuat. Kalau mereka nak masuk, tapi mereka pastikan ini daripada kelompok itu, kelompok ini. Ia berbeza dengan Islam. Dia tak ada satu diskriminasi perkauman. Jepun nak masuk Islam, China nak masuk Islam, India nak masuk Islam, maka kita bersaudara. Maka inilah dia agama benar. Kerana agama benar, kebaikan dikongsi dengan semua. Tanpa ada dasar apatis, tanpa ada dasar diskriminasi. Jauh sekali untuk memuliakan kelompok ini sahaja. Bukan Islam mengajar untuk kita memuliakan semua orang. Merahmati semua orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama' atau yarhamkum man fis sama'. Kasihanilah siapa pun yang berada atas muka bumi. Nescaya makhluk Allah di langit akan mengasihanimu. Jadi ini asas Islam yang jelas. Tetapi ahli kitab cuba menyeleweng. Mereka cuba untuk bukan sekadar, padahal kita mengambil kira daripada permulaan Islam. Mereka sendiri mengingkari penyembahan berhala. Bila mana orang-orang Arab meninggalkan penyembahan berhala untuk memeluk Islam. Wa imma golongan muhajirin di Mekah. Atau golongan Aus dan Khazraj di Madinah. Mereka tinggalkan berhala. Bahkan sebahagian daripada maklumat keislaman Aus dan Khazraj berpunca daripada ahli kitab. Kerana mereka mendengar tentang Rasul akhir akan muncul. Maklumat itu diambil daripada ahli kitab. Sehingga salah seorang berkata, wahai Yahudi, kamu yang tunjuk pada kami Nabi akhir zaman. Dan kamu yang beritahu kami inilah jalan yang benar. Tetapi sesudah dia muncul dan berhijrah, kamu yang menentangnya. Artinya sebahagian maklumat kebenaran Islam diperoleh daripada mulut-mulut orang-orang Yahudi. Mulut-mulut orang-orang Kristian. Namun sesudah zahir muncul, datang pula dengki. Mereka nak balik biar orang Islam semua berhala balik. Bahkan mereka memuji penyembah berhala. Walau dulu mereka membenci penyembah berhala. Dan ini dimaksudkan mereka cuba mengembalikan orang Islam dalam kesesatan. Dan mereka tengok dahulu. Orang Islam sebelum datang Nabi Muhammad SAW, khususnya kaum Aus dan Khazraj, berperang. Beratus tahun. Peperangan yang masyhur namanya peperangan Bu'ath. Namun mereka orang-orang Yahudi dan Kristian cuba untuk menyemarakkan lagi permusuhan tersebut. Mengembalikan nostalgia permusuhan tersebut. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab, kalau kamu dengar kata-kata
sebahagian mereka di kalangan ahli kitab, yaruddukum, mereka ingin mengembalikan kamu, ba'da imanikum, sesudah kamu beriman kepada Allah, kafirin, menjadi orang yang kafir kembali. Bermula daripada kufur nikmat yang Allah berikan sepanjang kamu memeluk Islam, sehinggalah pada kufur akidah. Orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, dia akan cuba menjadikan orang Islam pertama kufur nikmat. Kerana mereka akan mengajarkan kita besarkan dunia. Bila kita diajar besarkan dunia, memang kita cepat kufur nikmat. Berbanding kita diajar besarkan akhirat, maka kita dengan redha dengan apa yang sedikit. Siapa yang redha dengan benda yang sedikit atas kurnia Allah padanya, Allah redha dengan amalannya sedikit. Dan kita pun kena ingat amalan kita bukan banyak sangat. Amalan kita pun sikit. Allah redha dengan amalan yang sikit untuk kita masuk syurga yang kekal selama-lamanya. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, kata ulama tafsir, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang panjang tentang apa yang cuba dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau sebahagian ahli kitab kepada umat Islam, kepada orang Islam, supaya mereka bermusuh-musuhan, supaya mereka berbalah. Diceritakan bahawa bila orang-orang beriman bersatu padu, mereka bersatu padu, mereka mempraktikkan Islam, mereka melupakan persengketaan, perbalahan selama ini berlaku antara mereka, dan mereka tidak peduli apakah daripada kaum Aus mereka atau kaum Khazraj mereka, kerana mereka sudah bersatu padu atas nama Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh sekumpulan ahli kitab, di mana diceritakan bahawa ketika mana seorang Yahudi, ada seorang Yahudi yang amat benci kepada Islam, namanya ialah Syas bin Qais. Syas bin Qais Yahudi ialah orang tua di kalangan Yahudi, tua. Dia melalui zaman jahiliah dan melalui zaman Islam. Maksudnya ialah dia dah tengok zaman jahiliah macam mana bergaduh puak-puak Arab ni. Kemudian zaman Islam bagaimana Allah satukan orang-orang Arab ini menjadi umat yang hebat. Maka bila tengok orang Islam bersatu padu, dia bertambah kebencian dan hasadnya. Dia tengok pula orang Aus, Khazraj yang dulu berperang berbalah, boleh duduk sekali, bersembang, gelak ketawa. Maka faghadahu ma ra'a min jama'atihim. Dia rasa begitu benci dengan melihat kesatuan umat Islam dan ukhuwah umat Islam. Maka dia berfikir, dia berkata, qad istam'a mala'un bani Qailah bihazil bilad, la wallah ma lana ma'ahum idza istama'u biha min qarar. Oh, dah bersatu padu orang Aus Khazraj. Aku demi Allah tak akan biarkan ianya berlaku. Tak akan biar mereka bersatu padu. Maka dia pun suruh seorang pemuda Yahudi yang bernama Syas bin Qais ini, Yahudi lama, orang tua ni, dia upah seorang pemuda untuk duduk bersama Aus dan Khazraj, ingatkan kembali peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as, perang yang berlangsung hampir 200 tahun antara Aus dan Khazraj, yang kemenangannya berpihak pada kelompok Aus. Aus menang akhirnya. Lalu dibacakan balik syair-syair semangat, permusuhan, perbalahan. Kalau kita hari ni buka baliklah ceramah-ceramah lama dulu. Tengok dah bersatu ni, cari ceramah lama yang ngutuk-ngutuk balik. Carilah ayat-ayat yang dulu kutuk-kutuk balik. Dia viralkan balik yang lama-lama. Keluar, timbul yang lama-lama. Persis Yahudi buat. Orang-orang yang cuba nak memecah belahkan kembali umat Islam. Kalau sekarang saya katakan buat video-video lama lah. Video tu dah tak kira lama dah. Tapi dia masih keluarkan video-video tadi kalau orang zaman sekarang. Yahudi dulu dia cerita baca syair balik. Bila baca syair, maka masing-masing rasa marah balik. Maka melompatlah dua orang. Seorang daripada golongan Aus, seorang daripada golongan Khazraj. Ada pun Aus, daripada golongan Aus bernama Aus bin Qaizi, daripada Bani Harisah. Ini suku Aus. Dan daripada Khazraj pula namanya Jabir bin Sakhr, daripada Bani Salamah. Lalu mereka mula berbalah mulut. Dan mereka berkata, in syi'ta radattuha jaza'an. Kalau nak, kita perang balik.
Kalau nak, kita ulang balik perang. Maka mula berlaku kutuk mengutuk. Asal bersaudara ni. Mula berlaku maki-memaki. Kedua-duanya berbalah dan marah. Lalu mereka berkata, Irji'a as-silah, as-silah, mau'idakumuz zahirah. Senjata, senjata. Dengan bahasa kita, perang, perang. Kita berkumpul tempat yang dulu kita berkumpul. Tempat dulu berbalah lah. Kat mana tempat berbalah? Kumpul kembali. Lalu orang Aus Khazraj masing-masing kumpul penyokong-penyokong mereka. Dan kembali membaca syair-syair semangat untuk berperang. Tuan-tuan, dah pasal tu padu ni. Gaduh balik. Lalu berita tadi sampai pada Nabi SAW. Nabi keluar bersama dengan sebahagian orang Muhajirin. Bila mana Rasulullah sampai, mereka telah berbalah. Tengah baling selipar, baling kayu. Ni sebahagian dah bawa senjata. Dah memang nak perang. Lupa seketika Islam dah. Lupa seketika sama-sama Islam, sama-sama nak masuk syurga. Bukan lupa seketika Yahudi itu musuh agama. Yahudi itu musuh Islam. Walau macam mana dia buat baik, dia sedang bermusuh dengan orang Islam. Dia beraktor, dia berlakon dengan lakonan paling baik. Dan itu yang mereka lakukan dulu, sekarang dan akan datang. Mereka terus kocak-kocakkan perpaduan umat Islam. Mereka terus bangkitkan sentimen-sentimen perbalahan antara negara dengan negara. Sebab itu Yahudi hari ini, sebagai negara dijadikan teman rapat. Dia tak akan isyakan musuh pada semua negara Islam. Kalau dia buat macam tu, dia rugi. Dia akan jinakkan sebahagian negara Islam untuk lawan sebahagian negara Islam yang lain. Sebagaimana kita tengok hari ini. Ada 6 buah negara Islam yang jinak dengan mereka. Mesir, Jordan, Sudan, Emirates, Bahrain, dan juga negara yang jadikan tengah pada tengah, itu Saudi sendiri, melalui cara tertentu. Dan juga Maroko yang memang secara rasmi ada normalisasi dengan orang-orang Yahudi sekarang, 6 buah negara. Tapi beberapa buah negara main wayang belakang. Semua negara-negara ini cari kepentingan masing-masing. Bahrain, sebab dia berhutang budi dengan Arab Saudi. Arab Saudi ikut Amerika. Amerika ikut Israel. Kan waktu Arab Spring berlaku, rakyat Bahrain memberontak, hampir menjatuhkan kerajaan Bahrain dengan bantuan daripada tentera Saudi dan juga Amerika. Maka dia dapat kekalkan kuasa. Sebab itu dia yang iktiraf Israel. Sudan juga perkara yang sama, berkait dengan rebutan beberapa wilayah. Dia nak dapat beberapa wilayah dalam Sudan dan dia nak memajukan ekonomi negara, maka dia juga buat normalisasi dengan Israel. Emirates, negara Arab yang paling kaya, antara paling kaya, dia nak utuhkan lagi ekonomi dia. Dia tahu bala tentera dia tak kuat, maka dia perlu baik dengan mereka. Nak baik dengan mereka, kena baik dengan Israel. Maka dia pun baik dengan Israel. Sebab itu dia amat menentang kuat Hamas. Menentang kuat, dikatakan orang-orang di Gaza. Untuk tunjuk dia bukan sangat menentang Islam, pemimpin-pemimpinnya, maka dia berbaik dengan PLO, dengan Fatah. Kononnya dia juga menyokong rakyat Palestin, tapi yang belah sini, bukan belah sana. Bukan belah yang perang Israel itu, yang ikut tunjuk Israel. Dan demikian juga Maroko, sebab Maroko ni tuan-tuan, dia ada padang Sahara, dia ada berlaku perebutan. Oleh kerana dia nak masukkan dalam wilayah Maroko, dia terpaksa tunduk dengan Amerika. Dia kena baik dengan Israel. Semua ada kepentingan. Tuan-tuan baca 6 negara yang buat normalisasi dengan Yahudi sekarang. Dan itu belum kita kira negara yang main wayang belakang. Yahudi jadikan semua negara ini untuk kita berbalah sama mereka. Kita tak tahu kita berbalah. Walau yang perlu dijatuhkan cuma orang yang terlibat dalam perancangan kejahatan tersebut. Rakyatnya tidak begitu. Orang Islam tidak begitu. Tapi dia pegang dah kepala-kepala yang memang senang. Yahudi daripada dulu, sekarang dan akan datang, dia terus menjadikan orang Islam bermusuh-musuhan. Yang tak bijak, tak cerdik, maka itu berbalah orang Islam. Yang cerdik dan bijak terus mencari jalan perdamaian yang bagaimana dengan Islam. Macam mana kita nak damaikan orang Islam? Baik, kembali pada cerita kita. Lalu Rasulullah pun pergi, berdiri di hadapan kelompok Al-Khazraj yang sedang berbalah. Muka merah, padam, tengah marah. Masing-masing menghunus senjata sampai lupa bersaudara.
biarlah mati, biarlah bunuh sekalipun tak apa, asalkan puas hati dengan jiwa jahiliah dulu. Nabi kata, ya ma'syaral muslimin, atad'una al-jahiliyata wa ana baina adhharikum ba'da an akramakumullah bil Islam wa qata'a bi ankum amra jahiliyah wa allafa bainakum fatarji'una ila ma kuntum alaihi kuffara Allah fa'arafa al-qawm annaha nazghatu min asy-syaitan wa kaidun min aduwwihim fa'alqa as-silah min aydihim wa bakaw wa anaka ba'duhum ba'da summa ansarafu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'ina muti'in. Nabi pun berucap, wahai sekalian orang Islam, apakah kamu nak kembali pada jahiliah sedangkan aku masih hidup? Selepas Allah memuliakan kamu dengan Islam dan membuang jahiliah daripada kehidupan kamu dan menyatukan hati kamu, apakah kamu ingin kembali menjadi kafir? Allah kata Rasul, Allah apa benda ni? Lalu mereka mula menyedari ini adalah tipu daya syaitan dan ini perancangan musuh mereka. Lalu mereka campurkan senjata, lalu mereka menangis, mereka saling berpeluh antara satu sama lain, reda permusuhan. Kata inilah Islam, sedar akan permusuhan yang cuba ditetuskan sesama kita. Kerana musuh kita, ahli kitab khususnya, yang di atas memainkan peranan melaga-lagakan orang Islam. Sebab itu isu Palestin sepatutnya sebagai satu ujian Allah pada kita, sejauh mana kita umat Islam bersatu. Maka kita mula nampak bagaimana musuh merancang supaya sebahagian tidak bersatu dengan sebahagian yang lain. Sebahagian dimomokkan, ditipukan, seolah-olah yang jahat itu orang Islam, sedangkan yang membunuh kanak-kanak itu Yahudi, yang membunuh penempatan orang Islam itu Yahudi. Kita dengar, kita baca laporan, hampir lebih 13,000 penduduk Palestin sudah kehilangan tempat tinggal. 13,000 untuk 13,000 rumah tu habis. Berapa belas ribu rumah hancur. Sedangkan Yahudi tak ada seorang pun hilang rumahnya, tak ada. Tak ada seorang pun anak dia yang mati, anak kecil yang mati. Ya, mungkin ada yang mati bukan kalangan anak dan wanita. Tapi apa yang dibuat pada umat Islam, yang sepatutnya Allah jadikan Gaza sebagai satu ujian kesatuan umat Islam. Kesatuan umat Islam. Paling kurang kalau mereka tak nak bersatu berperang lawan Yahudi, satu suara mengecam Yahudi. Tapi suara itu masih belum bersatu. Sebahagian kita masih dalam jahiliah mereka, tertipu dengan cara perancangan Yahudi secara sulit. Atas janji-janji ekonomi, janji-janji mengekalkan kuasa sebahagian pemimpin, lalu mereka sanggup membutakan mata, memekakkan telinga, melihat penderitaan umat Islam. Ya, pasti mereka akan jatuh dengan kezaliman mereka. Mereka tak boleh duduk di tempat di mana mereka membiarkan orang Islam dizalimi. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut ayat ini. Ingatan. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa kaifa takfurun, macam mana kamu kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh, kamu ada Quran dan Rasul kamu sama. Tetapi seolah-olah Allah Ta'ala nak sebut, bila kamu berbala, kamu akan kafir, mengafirkan antara satu sama lain. Dan itu yang kita lihat bila orang Islam berbala, apa yang mereka katakan? Mu kafir, aku kafir. Yang ni kafirkan yang ni kafirkan yang ni. Yang ni fasikkan yang ni fasikkan ini. Maka bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan kamu jadi kafir. Macam mana kafir? Kerana kamu akan mengkafirkan antara satu sama lain. Maka padahal untuk Islam itu mudah mengucap dua kalimah syahadah. Tapi kerana gaduh, lupa dua kalimah syahadah masing-masing ada untuk kafirkan antara satu sama lain. Kita kan sepakat. Macam mana orang kafir boleh masuk Islam? Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bererti selagi mana orang tu ada dua kalimah syahadah, dia tak akan kafir. Dia tak akan kafir. Tapi sebahagian orang Islam yang tak peduli tentang perpecahan, mereka mengkafirkan. Maka Allah ingatkan kita pertama ada wahyu Quran. Yang kedua ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan ada hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita dengan kata-kata dan nasihatnya. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berpegang dengan Allah, yakni kepada wahyu Allah, maka dia berada pada jalan yang lurus. Kemudian Allah berkata, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yakni pastikan diri kita dalam ketaatan pada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga mati kita dalam Islam. Ayat ini bererti ialah kekalkan ketaatan kita pada Allah. Kekalkan.
Biar sembahyang berterusan, puasanya berterusan, biar sedekahnya berterusan, biar jiwa bersatu padu itu berterusan. Biar agenda penyatuan umat Islam bukan sekadar kerana kuasa. Kerana dia orang Islam. Bukan sekadar kita bimbangkan nanti kita tak bersatu, orang kafir ambil kuasa. Bukan sekadar itu. Kerana itu akan menjadikan penyatuan kita seketika dan sekejap. Tapi penyatuan kita, kerana dia orang Islam, kita orang Islam. Kita kena bersatu. Kemudian Allah berfirman, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yakni agama Allah. Dengan Al-Quran, dengan sunnah. Jangan kamu berpecah belah. Artinya, siapa yang tak berpegang dengan perintah Allah, dialah yang berpecah belah. Kan masing-masing ajak kita kembali pada perintah Allah. Apa patut dibuat? Kalau sebahagian tidak mahu kembali, dialah orang yang berpecah belah. Wadhkuru, dan kenang kembali nikmat Allah kepada kamu. Dulu kita berbalah sebelum datang Islam. Dan memang pun kalau kita tak kenal Islam, kita cenderung untuk berbalah. Sebab masing-masing menjaga diri sendiri. Tapi bila kita kenal Islam, kita kenal ukhuwah, kita kenal kasih sayang, kita kenal ithar, kita kenal sifat pemurah, kita kenal kelebihan-kelebihan berbuat baik pada saudara kita, mengembirakan saudara kita, maka permusuhan itu seperti tidak wujud. Dan itu Allah kata, kenanglah nikmat paling baik Allah beri pada kamu ialah persatuan, penyatuan, ukhuwah. Maka dengan sebab itu kamu menjadi saudara-saudara seagama. Kerana itu orang Islam yang bijaksana, dia tak akan membiarkan apapun permasalahan yang memecah belahkan dia. Tak akan. Wa'imah perkara khilafiat. Bahkan dalam perkara usul sekalipun, dia masih lagi bersangka baik, barangkali dia salah faham. Barangkali dia tersilap mendengarnya. Masih lagi diberi satu kemungkinan untuk mengelakkan perpecahan dan perbalahan. Wa kuntum, dulu kamu hampir berada dalam neraka. Ya, bila mana berbalah, lalu berperang dengan perbalahan tadi, bukankah semua akan neraka? Nabi kata apa? Nabi kata, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh, yang kena bunuh dalam neraka. Sahabat kata, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Orang yang membunuh memanglah dia masuk neraka. Tapi yang kena bunuh kenapa pula? Lalu jawab Nabi SAW, kana harisan ala qatli akhi. Dia pun nak bunuh saudaranya, cuma saudaranya dia sempat bunuh dia. Dua-dua dalam neraka. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Jadi pebalang sesama orang Islam ini boleh bawa pada neraka. Kan itu Umar Al-Khattab. Ketika mana beliau ditikam, beliau bertanya, siapa yang menikamku? Islam atau kafir? Maka dia jawab, Majusi. Dia bersyukur pada Allah. Segala puji bagi Allah, aku tidak mati di tangan orang Islam, tapi tangan orang kafir. Tetapi jangan kita mati di tangan orang Islam. Bahkan jangan kita membunuh orang Islam. Bahkan kata Nabi SAW, wala takun abdan qatila, kun abdan maqtula. Jangan jadi hamba yang membunuh, biarlah kita dibunuh tak apa, jangan membunuh orang Islam. Kemudian Allah berfirman, fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kamu dengan nikmat persaudaraan daripada api neraka. Kazalik, demikian. Yubayyinullah, Allah terangkan, lakum, pada kamu wahai orang beriman, ayatihi, ayat-ayat, keterangan-keterangannya, hukum hakamnya, cerita-ceritanya, kisah-kisahnya, i'tibarnya, la'allakum tahtadun, supaya kita dapat petunjuk. Petunjuk apa? Orang Yahudi akan terus menjadikan kita orang Islam berbalah. Itu yang mereka buat. Tuan-tuan lihat, bila ada seorang Yahudi sanggup menyamar jadi orang Islam, masuk di Libya, lalu membentuk satu kelompok Daesh, IS, ISIS, walau dia Yahudi. Dia menyamar jadi imam, dia pandai baca Quran, dia jadi imam di satu masjid di Libya. Lalu dia memimpin satu kelompok untuk berperang dengan orang-orang Islam Libya, kumpul. Akhirnya beliau ditangkap. Dan beliau didapati memang Amir Israeli. Dia ni memang orang Yahudi. Maka dia pun keluar daripada Libya. Orang Islam buat gaduh, keluar, dia selamat di tempat yang lain. Bayangkan dia boleh menyamar jadi tu imam, memimpin sembahyang orang Islam, walau dia Yahudi, berbahasa Arab dengan lancar. Apa dia buat? Bentuk kumpulan IS, Daesh, untuk bunuh orang Islam. Tahu-tahu Daesh ni tak bunuh orang kafir, dia bunuh orang Islam. Gaduh. Lalu membawa pahaman ekstrim dia untuk bunuh orang Islam yang tak sependapat dengan dia. Akhirnya beberapa kaji tahqiqat, investigation mendapati sebahagian besar mereka ini berlatar belakang ejen Mossad. Salah satu yang dibongkarkan ialah seorang
pemimpin ataupun seorang, kita katakan Mossad Yahudi yang sanggup berlakon jadi imam. Dan perkara yang sama mereka lakukan sejak zaman berzaman, berlakon pun tak apa. Allah dedahkan dalam Quran. Mereka berkata kita Islam pagi, petang kita kafir. Supaya meragu-ragukan orang Islam. Tahu kalau zaman Rasulullah dibuat macam tu, zaman kita sementelah lagi. Mereka akan buat apa sahaja. Asalkan kita berbalah. Asalkan kita bertempur, berperang. Abdullah bin Sabah bukan satu cerita baru. Seorang Yahudi. Yang memeluk Islam bagi melaga-lagakan orang Islam. Akhirnya berbalah orang Islam. Sebalik orang Islam waktu itu kekuatan pengetahuan mereka kuat. Sementelah zaman kita tuan-tuan. Menjadikan Allah ingatkan kita. Ayat ni bukan datang zaman tu. Ia datang sepanjang zaman pengajaran. Ingat, sebahagian mereka ahli kitab akan terus memecah belahkan umat Islam. Sebab itu sebagai umat Islam kita perlu cerdik macam mana nak satukan orang Islam. Fikir cara nak satukan. Jangan fikir nak gaduh sepanjang malam. Lalu merugikan Islam dan umat Islam. Maka biarlah apa yang melanda saudara kita di Gaza, punca penyatuan umat Islam. Dengan kata-katanya, dengan hashtagnya, dengan kecamannya. Biar ia Allah jadikan sebagai satu rahmat pada penyatuan umat Islam. Menjadi benih yang subur kepada orang Islam melihat siapa jahat sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.